Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan tentang topik eutrofikasi dan pencemaran. Dan juga kita akan bincangkan tentang kesan eutrofikasi dan pencemaran kepada bumi. Saya Aisyah Sofia, selaku moderator anda pada hari ini tidak berseorangan. Saya ditemani oleh dua panel jemputan kita pada hari ini yang akan mengulas tentang topik kita pada hari ini. Sebelum kita mengulas topik kita dengan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan dua panel jemputan kita pada hari ini, iaitu Cik Akila dan Cik Aina. Jadi, Cik Akila dan Cik Aina, sekarang ini kita dapat lihat yang bumi ini hari demi hari semakin dilanda dengan pencemaran. Apakah penyebab pencemaran ini dan kesan jika pencemaran ini tidak dapat dibendung? Selain itu, kita juga ingin tahu apa itu eutrofikasi, apakah penyebab eutrofikasi dan kesan eutrofikasi kepada hidupan akuatik, dan juga di manakah biasanya eutrofikasi ini berlaku. Jadi, boleh saya minta Cik Akila jelaskan sedikit tentang eutrofikasi ini yang mungkin ramai tidak tahu. Okey, baiklah. Pertama sekali, terima kasih kerana menjemput saya. Okey, eutrofikasi ini sebenarnya daripada bahasa Greek yang bermaksud sihat, nutrisi yang mencukupi atau perkembangan. Eutrofikasi ini juga lebih tepat ialah hypotrofikasi. Hypotrofikasi ini ialah respon ekosistem terhadap penambahan bahan-bahan tiruan atau asli yang bahannya terkandung fosfat melalui deterjen, baja atau sampah ke dalam sistem akuatik. Okey, mari kita lihat contoh eutrofikasi pula ya. Salah satunya ialah peningkatan mendadak fitoplankton dalam air sebagai tindak balas terhadap peningkatan tahap nutrien. Eutrofikasi ini wujud daripada bekalan nutrien yang menginduksi pertumbuhan alga, di mana apabila suatu organisma itu mati, ia menggunakan oksigen dari badan air dan mewujudkan keadaan hipoksia, iaitu pengurangan oksigen di dalam air dan boleh menyebabkan kematian haiwan akuatik. Okey, baiklah. Kalau kita lihat ya, menurut ensiklopedia Uman, faktor utama berlakunya eutrofikasi adalah fosfat. Ketersediaan fosforus secara amnya menggalakkan pertumbuhan tumbuhan dan perebutan yang berlebihan yang mengutamakan alga dan plankton rikas melebihi tumbuhan-tumbuhan yang lebih rumit. Hal ini akan menyebabkan penurunan yang mendadak terhadap kualiti air. Baiklah, terima kasih atas informasi yang sangat bermanfaat sebentar tadi Cik Akila. Jadi dengan ini kita dapat mengenali apa itu eutrofikasi. Baiklah, Cik Aina, sebentar tadi kita diperkenalkan dengan eutrofikasi, tentang eutrofikasi iaitu pencemaran daripada fosfat. Okey. Boleh tak Cik Aina terangkan sedikit tentang pencemaran yang sering berlaku di bumi ini? Terima kasih. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi menjemput saya. Okey, berbalik kepada topik kita iaitu pencemaran kan. Okey, terdapat banyak jenis pencemaran, antaranya pencemaran udara, terma dan bumi. Kita lihat pada pencemaran udara. Pencemaran ini boleh berlaku apabila bahan pencemar contohnya macam habuk, debu, gas dan asap. Apabila peningkatan bahan pencemar ini meningkat di dalam atmosfera, maka kesihatan dan aktiviti manusia, haiwan dan tumbuhan akan terjejas. Bahan di udara yang disebabkan oleh pencemaran udara boleh jadi zat berjas, titisan cecair atau gas. Pencemaran boleh jadi secara semula jadi atau buatan manusia. Pencemaran ini sebenarnya dikelaskan sebagai pencemaran utama dan sekunder.
Bahan pencemar utama biasanya dihasilkan daripada proses seperti abu dari letusan gunung berapi. Contoh lain termasuklah gas karbon monoksida daripada egzos kenderaan bermotor atau sulfur dioksida yang dikeluarkan dari kilang-kilang. Apakah itu pencemaran sekunder? Okey, pencemaran sekunder ini tidak dilepaskan secara langsung. Sebaliknya, ia membentuk di udara apabila pencemaran utama tadi bertindak balas atau berinteraksi. Contoh pencemaran sekunder yang menonjol adalah tahap ozon di permukaan bumi. Okey, secara kesimpulannya kan, pencemaran utama ini ialah pencemaran yang dihasilkan oleh sulfur monoksida dan karbon monoksida hasil daripada tindak balas pembakaran. Tidak lengkap. Manakala pencemaran sekunder pula adalah berpunca daripada tindak balas sulfur dioksida yang bergabung dengan wap-wap air di udara. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang sangat menarik sebentar tadi, Cik Aina. Baiklah, kita ada beberapa soalan untuk ditujukan kepada para panel kita. Cik Aina, kalau tak keberatan, boleh tak Cik Aina terangkan sedikit tentang kesan sulfur dioksida, nitrogen dioksida, karbon monoksida dan juga gas metana kepada bumi? Okey kan, kita lihat pada gas metana. Gas ini dilepaskan oleh pelepasan sampah sarak. Gas ini dapat memerangkap haba dalam atmosfera dan menyebabkan peningkatan suhu bumi. Sulfur dioksida pula dihasilkan oleh gunung berapi dan dalam pelbagai proses industri. Arang batu dan petroleum mengandungi sebahagian sulfur dan pembakarannya menghasilkan sulfur dioksida. Pengoksidaan sulfur dioksida atau dikenali sebagai SO2 biasanya dengan kehadiran mangkin seperti nitrogen dioksida, maka terjadilah hujan asid yang menyebabkan air sungai menjadi berasid dan melunturkan cat di bangunan dengan cepat. Nitrogen dioksida terhasil akibat pembakaran pada suhu yang tinggi atau dihasilkan semasa ribut petir melalui pelepasan air elektrik. Bahan ini merupakan salah satu bahan pencemar udara yang paling menonjol. Gas ini mempunyai ciri berwarna perang kemerahan dan berbau sangat mengucuk. Okey, kita lihat pada karbon monoksida pula. Gas ini tidak berwarna dan tidak berbau. Gas ini terhasil daripada pembakaran tidak lengkap bahan api seperti gas asli, arang batu atau kayu. Exhaust kenderaan merupakan penyumbang utama kepada gas ini. Baiklah, terima kasih Encik Aina atas pencerahan yang sangat jelas tadi. Jadi kita dapat tahu ya betapa bahayanya gas-gas ini pada bumi kita. Baiklah, Cik Akila, kita tahu bahawa eutrofikasi itu boleh membahayakan hidupan akuatik. Jadi kita nak tahulah apa cara-cara untuk mengatasi eutrofikasi ini daripada berlaku. Selain itu, kita juga ingin tahu, kita tahu bahawa eutrofikasi ini terjadi akibat aktiviti ataupun kegiatan manusia itu sendiri. Adakah eutrofikasi ini boleh berlaku dengan semula jadi, dengan sendirinya? Saya harap Cik Akila dapat jelaskan tentang ini. Okey, bagus soalan tu. Baiklah. Setiap yang berlaku semestinya ada cara pencegahannya. Cara pencegahan pertama adalah memulihkan populasi kerang seperti tiram. Mengapa kita menggunakan mereka? Ianya sebab terumbu tiram mampu menghilangkan nitrogen dari laju air dan saring peja terampai. Ia juga mampu mengurangkan kemungkinan atau mekar alga berbahaya atau keadaan anoksid. Aktiviti ini sangat bermanfaat untuk air ya, kerana mampu mengawal ketumpatan fitoplankton dan mengasingkan nutrien yang dapat dikeluarkan melalui penuaian kerang. Selain itu, kita juga boleh menternak rumput laut. Ini kerana rumput laut mampu menyerap fosforus dan nitrogen. Hal ini mampu membuang
nutrien yang berlebihan dan bahagian-bahagian yang tercemar. Okey, baiklah. Walaupun eutrofikasi biasanya disebabkan oleh kegiatan manusia, ia juga boleh terjadi dengan semula jadi, terutamanya di tasik. Eutrofikasi berlaku di banyak tasik di padang rumput sederhana. Ahli paleolimnologi sekarang sedar bahawa perubahan iklim, geologi dan perubahan luar lain menjadi punca berlakunya eutrofikasi secara semula jadi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cik Akila tentang informasi sebentar tadi. Kat sini kita boleh lihat bahawa semakin maju dunia ini, semakin maju teknologi pada zaman sekarang, maka makin banyak pencemaran yang akan berlaku di atas muka bumi inilah. Jadi oleh itu kita sebagai manusia yang dikurniakan akal dan fikiran, kita mestilah menjaga kelestarian alam semula jadi, kerana tanpa alam semula jadi, tanpa tumbuh-tumbuhan, tanpa haiwan itu sendiri, kita manusia juga yang akan menerima akibatnya. Baiklah, kita sudah pun sampai ke akhir perbincangan. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Akila dan Cik Aina kerana sudi menyertai saya untuk perbincangan pada hari ini. Saya harap perbincangan ini dapat memberi manfaat kepada semua yang mendengar, dan juga ribuan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.